Okey, hari ni kita sambung semula selepas cuti seminggu. Saya cuti, lepas tu ada musibah pula seminggu. Kan? Jadi terpaksa delay 2 minggu untuk sambungan program kita ni. Nasib baik kerajaan bagi cuti sekolah tambah lagi seminggu. Alhamdulillah cepat kat kita habiskan. Kita tengok sambungan kita. Soalan seterusnya adalah soalan nombor 22 Soalan nombor 22. Yang ini soalan pula. Kalau masih ada dalam SPM soalan ni memang terima kasih banyaklah. Ini tolong fikir soalan bonus gila ni. Bundarkan betul kepada 2 angka bererti memang bonus. 3.0297 bundarkan kepada 2 angka bererti. 2 angka bererti maksudnya kita ambil yang mana? Kita ambil yang ini dan yang ini saja. Jangan salah pula nanti. Jadi tengok sebelah dia kurang pada 5 maksudnya jawapan kita hanya ambil 2 ni saja. Jawapan terus dapat A iaitu 3.0. Jangan salah benda ni bundarkan kepada angka bererti. Kadang-kadang kalau buat dia bagi buat titik puluhan pula habis kacau. Okey. Nombor 23 tu pun bonus juga. 23 tu soalan kita panggil dia soalan tekan je kalkulator tu. Tekan je kalkulator terus dapat 0.0005. 50,812 tolak dengan 3.94 darab 10 negatif 7. Biasa tu tekan kalkulator dapat terus jawapan. Jom kita tengok. Betul tak? Dapat D. Dapat kalkulator terus? Ya. Dapat settle lah. D. Kira lah. Ini senang. Yang senang-senang ni nombor 24. Selalunya metrik soalan SPM. Metrik dia duduk dekat soalan last 3940. Tapi untuk set ni dia letak awal sikit. Jadi kita tengok soalan metrik nombor 24 kat sini. Metrik pun mudah. Okey. Dia bagi 3H tolak 2 tolak dengan 5K sama dengan 1/4 negatif 8H tolak 16. Ini pun mudah juga. Okey. Kalau kita tengok ni, bila metrik melibatkan tambah tolak, macam biasa, kita akan tengok dia punya location dia, kedudukan. Jadi yang ini, kawan dia. Ini dan kawan dia, ini. Dan setiap kawan dia, yang ada orang luar kena masuk. Ni negatif kena masuk. Ni 1/4 kena masuk. Macam tu. Itu orang dua. Okey, kalau kita tengok ni, kita akan dapat H lah. Kan? Yang ni. Jadi kita akan buat apa? 3H tolak 5 sama dengan 1/4 negatif 8H. Dia senang. Yang tinggal apa? 3H tolak 5. 1/4 darab dengan 8. Kita akan dapat negatif 2H. Selesaikan algebra ni. Kumpul 3H campur 2H. Sama dengan 5. 5H sama dengan 5H. Dapat 5 bahagi 5. 1. Jawapan kita antara C ataupun D. Sama juga kita pergi tengok seorang lagi pula. Siapa seorang lagi? Kat sini. Sebelah kanan pula. Negatif 2. K. Negatif 16. Jangan lupa masuk kan. Dia kena masuk juga ni. Setiap orang ni kena negatif ni selalu tinggal masuk ni. Masukkan. Jadi kita akan dapat kat situ 3 negatif 2. Tolak dengan K. Sama dengan 1/4 darab dengan negatif 16. Okey, kira macam biasa je. Kita dapat negatif 6 tolak K. Ni boleh bahagi dapat negatif 4. Jadi K negatif saya pindah ke sebelah. Negatif 6 campur 4 sama dengan K. K kita dapat negatif 2. Jadi kemahiran algebra lah metrik. Metrik dengan kemahiran algebra soalan ni. Jawapan kita kat sini adalah C. Iaitu H1 K negatif 2. Okey. Soalan objektif bila kamu selalu buat, biasanya ramai pelajar dia tak buat revision objektif. Kamu kena ingat kalau kamu nak score math, objektif ni kamu kena dapat 35. 35 dia start. Bila kamu dapat jawab 35 dengan confident, maksudnya soalan 40 tu bila kamu lepas jawab soalan kertas 1 tu,
kamu akan rasa apa? Rasa dalam 5 soalan lah kamu confuse lah mungkin. Bukan confuse, kamu rasa macam tak confident lah. 5 soalan je. Maksudnya buat paper tu dah start. Kat situ. Bukan saya bagi tahu 35 tu kena betul sharp 35 masa exam. Kamu tak tahu. Kamu jawab paper 1 dulu. Jadi kalau kamu rasa macam 5 soalan je kamu sangkut ataupun was-was, okey. Maksudnya kamu dah sukses lah. Sebab dengan kita panggil dia psikologi dia, pelajar jawab SPM ni kalau dia boleh jawab 35 soalan, dia dah hebat. Dia bukan pelajar biasa-biasa lah. 35. Target tu lah, target dulu 35. Menjawab 35 soalan. Betul? Kalau betul semua, alhamdulillah. Nombor 25 kat sini. Kita tengok yang ni metrik darab kan, darab kita tengok negatif 2 0 4 1 kat sini. Kemudian yang ni 2 negatif 3 negatif 1 4. Okey. Ini pun mudah juga kan, biasanya metrik jenis macam ni. Dia kalau 4 macam ni kita boleh gunakan, kalau kita guna kaedah silang pun boleh, kaedah hafal pun boleh. Kalau kaedah silang saya ambil contoh, saya gunakan, saya akan turunkan ni dulu ke bawah. Ini kalau kita panggil kaedah silang kan. Negatif 2 0 4 1 kan. Okey. Kemudian kita akan silangkanlah sebab tu namanya kaedah silang. Silang macam tu. Jadi kita akan dapat 4 jawapan. Jawapan yang pertama kat sini adalah antara ini dan ini. Okey. Bila ni jumpa ni, maksudnya dia A, B, yang ini A, B macam tu. Jadi A akan jumpa A, B akan jumpa B. Jadi jawapan kita kat sini kita akan dapat, saya tulis kat situ, negatif 2 kali 2. Okey. Campur dengan 0 kali negatif 3 untuk belah sini. Untuk yang kat sini siapa? Yang ini jumpa ini. Kan? Maksudnya atas kanan. Lebih kurang. Kita boleh pakai atas kanan. Atas kanan sini. Jadi kita akan jumpa negatif 2 darab dengan negatif 1. Kemudian campurkan dengan 0 darab dengan 4. Patutnya tak tulis pun tak apa. Tapi kita nak tunjuk kaedah ni. Okey, bawah pula. Bawah. Bila start bawah, dia duduk kat bawah. Bawah belah kiri. Sini. Jadi 4 dengan 2. 4 darab 2 campur dengan 1 darab negatif 3. Dia A jumpa A, B jumpa B. Sama kaedah. Belah kanan pula sini. Last kali 4 jumpa dengan negatif 1. Campur dengan 1 jumpa dengan 4. Selesaikan nombor-nombor ni. Simple je nombor dia. Jawapan kita terus dapat. Negatif 4. Ada tak negatif 4? Tengok je. Ada 2 orang. Okey, 2 orang tak apa. 2 orang. Kalau 2 orang tak apa. Kita pergi bawah. 8 tolak 3 dapat 5. Dah ada belum? Dah ada jawapan kat situ. Jadi jawapan kita D terus. Okey? Dah dapat jawapan D dah. D seorang je ada jawapan macam tu. Tapi kalau nak confirmkan boleh sebelah. Confirmkan. Kita akan dapat sini 2. Nampak? Negatif 2 kali 1, 2. Kosong tak payah. Yang ni 4, negatif 4 campur 4, kosong. Jadi dia confirm tu jawapan dia adalah D. Metrik, dua-dua soalan kamu boleh skor. Metrik antara soalan yang boleh skor. Dia susah nak dikebat. Untuk kertas 1 lah. Okey. Okay, seterusnya soalan nombor 26. Siapkan sikit tu. Yang ini yang kadang-kadang keliru ni. Yang mana dia melibatkan topik tingkatan 3. Ini kacau. Okey. Tengok soalan dia melibatkan skala. Nombor 26, skala. Okey. Sebuah peta dilukis dengan skala 1 nisbah 2 0 0 0 0 0. Macam tu. Hitung jarak sebenar dalam kilometer sebatang sungai yang panjangnya 5.5 cm pada peta. Okey. Kat sini bila kamu tengok skala macam ni, kamu kena ingat yang ini kat peta. Ini yang real. Macam tu. Kalau dekat peta, unit dia biasanya kat peta cm. Ini maksudnya 1 cm mewakili 200,000 cm. Dia unit sama. Skala tu unit dia sama. Tapi kita kena convert lah 200,000 cm ni berapa ni?
Jadi kita akan tengok. cm kita tukar kepada meter dulu. Kita buang 2 kosong. Nampak? Maksudnya tinggal apa? 2000 meter. 2000 meter kita convert pula kepada kilometer. Buang lagi 3. Jadi tinggal 2 kilometer. Sebab tu saya kata petua penampar. Ini 5 orang ni. 5 kosong ni petua penampar. 5 jari melekat. Tukar cm kepada kilometer. Jadi ni skala yang dibagi sebenarnya adalah 1 cm mewakili 2 kilometer macam tu. Bila dah faham cerita skala dia, baru kita tengok ganti je nombor dia. Nak ganti kat mana? Ganti kat atas. Ganti kat atas contohnya kat cm kita gantikan 5.5. 5.5 dia bagi. Okey. Yang dekat kilometer kita gantikan dengan tak tahu X. Jadi kita dah boleh jadikan dia pecahan macam tu. Dah siap lah. Sama dengan. Jadi jawapan kita X adalah sama dengan 5.5 darab 2. Di atas. Terus dapat jawapan 11. Settle. Macam tu je. Okey. Ini kita panggil dia skala. Skala kena faham. Peta real. Kan? Ataupun skala yang sebenar. Yang sebenar duduk belah kanan. Benda yang sebenar duduk sebelah kanan. Kan? Okey. Adakah soalan skala itu? Puan ada? Ada itu rasanya satu. Boleh jawab kan? Senang kan? Boleh. Okey. Kita pergi terus nombor 27. Yang ini juga antara soalan yang memang saya macam biasalah 27 ni statistik. Saya tak suka statistik. Saya tak suka. Kan? Tapi tak suka tak suka kena jawab. Jadual 1 ialah jadual kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan menunjukkan umur 50 peserta dalam satu kuis sejarah. Saya letak situ. Umur. Lepas tu ini adalah kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan. Okay. Umur dia bagi 14, 15, 16, 17, 18. Kekerapan longgokan dia bagi 6, 17, 27, 41, 50. Okey. Cari mod. Bila nak cari mod, kita kena tengok kekerapan. Sebab mod adalah data bagi kekerapan tertinggi. Data. Dia data maksudnya bagi kekerapan tertinggi. Jadi kena buat kekerapan kat sini. Kekerapan. Kekerapan longgokan bagi kekerapan kita tolak. Tolak maksudnya kat sini 6. 6, kita letak 6 dulu. Lepas tu kita ambil 17 tolak 6. Yang kat sini adalah 17 tolak 6. 17 tolak 6. Kita akan dapat apa sini? 11. Nampak? Macam tu. Sini? Siapa dia kat sini? 27 tolak 17. 27 tolak 17. Jadi kita akan dapat sini 10. Macam tu. Sama kat sini. Sini 41 tolak dengan 27. 41 tolak 7 kita akan dapat 14. Sama juga. Yang last ni siapa? 50 tolak 41. 50 tolak 41. Kita akan dapat 9. Jadi mana mod kita? Mod kita kekerapan tertinggi Mamat ni. Tapi jawapan kita tengok data. Data di atas. Jangan ambil 41 pula salah. Okay, jawapan tak ada pun 41. Sebenarnya tak ada. Kalau dia letak kalau dia letak 14. 14 tak ada. Kalau dia letak 14, 41 mula macam-macam jadi cerita dia. Okey. Jawapan kita kat sini adalah apa? 17. Okey. Itu untuk soalan apa ni? Macam mana nak tukar kekerapan longgokan kepada kekerapan. Lepas tu dia cari mod lah. Okey. Pergi nombor 28. Terus. Okay, untuk soalan nombor 28 pula, dia bagi tu ada plot kotak. Plot kotak kat sini, hitung julat antara kuartil. Okay, apa formula untuk julat antara kuartil kan? Okay, julat antara kuartil adalah sama dengan kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Okay, untuk dalam plot kotak, dia ada macam ni.
Okay. Ni ada point, ini tak ada point, ini ada point. Okay. Yang ini adalah minimum. Ini adalah maksimum. Sini adalah kuartil pertama, ini kuartil ketiga, ini median. Mula. Jadi berdasarkan plot kotak kita, kita nak cari apa? Julat antara kuartil. Jadi ujung dengan ujung. Faham kan? Jadi berapa kotak dia? Kita nak kira kotak dia. Tengok 30 berapa tu? 30, 1, 2, 32. Yang ini 32. Kan kita tengok kita soal boleh nampak. Okey, kemudian dia punya kuartil pertama dia 24. Jawapan kita 32 tolak dengan 24. Dapatlah kita 8 jawapan. Julat antara kuartil kita. Jawapan kita A. Boleh faham Okey. Kena ingat ini plot kotak minimum kuartil pertama, median kuartil ketiga, maksimum. Itu saja yang kita perlu untuk kita panggil dia plot kotak. Okey. Kita terus pergi dekat soalan seterusnya. Naik balik. 30. Okay, 30 Soalan 30. Kecilkan sikit ni. Nampak workshop. Okey. Clear sikit. Cantik sikit nampak kan? Okey. Jom kita tengok. Soalan nombor 30. Soalan set. Set pun antara soalan dalam exam SPM yang boleh score lah. Kan? Set. Tapi jangan terciduk kan? Set ni biasa ramai terciduk buat set ni. Okay, nombor 30. Okay, 30 kita tengok dia bagi gambar rajah. Dua bulatan bulatan. Ada kotak pula bersilang situ. Ada titik. Titik maksudnya unsur dalam tu. 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, P, Q dengan R. Okey. Soalan dia kata kat situ. Senaraikan semua unsur bagi set. Dia suruh senaraikan semua unsur bagi set P. Silang dengan, P prime. Silangkan dengan Q. Kemudian kesatuan dengan R. Okey, untuk soalan macam ni kadang-kadang confuse juga. Tapi biasanya kalau dia bagi benda ni, dia tak bagi kurungan, kita akan buat mengikut susunan daripada kiri ke kanan. Pada kiri ke kanan. Jadi saya akan senaraikan P prime. P prime maksudnya apa? Tutup P. Yang tinggal adalah 6 dan 7. Itu maksudnya P prime. Tak nak P, tutup P. Okay, Q. Tengok Q. Semua Q. Semua Q yang ada adalah 4, 5, 6, 7. Semua Q. Semua sekali dalam kawasan Q. Okay. Habis dua orang ni, kita selesaikan dia orang ni dulu. Okay. Bila kita selesaikan dua-dua ni, ini maksudnya apa? Persilangan. Jangan maksudnya ambil nombor yang sama saja. Jawapan kita adalah 6 dan 7. Jadi kesimpulan kita ke bawah ni. Jadi dua-dua ni hasil dia menghasilkan 6 dan 7 saja. Benda dia kita apa? Kesatuan. Satukan dengan R. R siapa? R 2 dan 4. Satukan mereka. Bila kita satukan mereka, maksudnya kita gabungkan yang hasil sebelah kiri dengan yang belah kanan. Dia akan jadi 2, 4, 6, 7. Dapatlah jawapan kita C. Jaga-jaga ni Soalan ni
mudah tapi boleh silap. Boleh silap. Okey. Ramai juga yang cedok soalan ni. Habis. Kita tengok soalan nombor 31. Panjang soalan ni. Okey, okey. Saya kecilkan balik. Okey, tengok. Oh. Nombor 31. Okey. Panjang ni kita ambil kita lain lah. Okay, soalan 31. Masih lagi set. Dia ada gambar gajah van. Kotak. Ada satu bulat besar. Ada kotak keluar 2 kotak. Itu sini. No. Boleh halal lah. Sama je. Okey. Sini 5. Sini 4. Sini 1. Sini A. B. C. Kat luar ada 8. Okey, tengok. Rajah 12 ialah gambar rajah van yang tidak lengkap dengan menunjukkan dengan bilangan unsur dalam set semester A, B, C. Okey. A adalah ahli persatuan bahasa Melayu. Bahasa Melayu. A, BM. Kemudian B, bahasa Inggeris. English. C adalah matematik. Math. Okey. Diberi N bukan B 12. Jom kita tengok. N bukan B. Bukan B maksudnya tutup B. Bukan B. Dia kata N bukan B. Tutup B. 12 dia kata. Dia kata 12. Yang kita nampak kat sini bukan B, hanya ada 9. Jadi ada satu lubang lagi yang tak tulis. Ni lubang ni. Lubang tu tak ada orang. Jadi kat sini 9. Dia kata jumlah semua 12. Jadi kat sini kita dah boleh isi lubang ni sebanyak 3. Maklumat tu. Okey. Kemudian dia kata apa lagi? Dia kata N, A silang B. A silang B. Mana A? A silang dengan B. A silang B kat mana? Tengok. A silang B. Dia akan buat. Ini A. Okey. Silang dengan B. Ini B. Mana kawasan yang terlibat? A silang dengan B. Kawasannya adalah, yang terlibat adalah sini. Dan sini. Dua kawasan ni terlibat. Jangan pedulikan kotak ni. Dia tak ada kaitan cerita ni. Bulat dengan kotak merah. Hijau dengan merah saja. Dia kata berapa? Dia bagi tahu kat situ 10. Kita baru ada 4. Jadi Mamat ni siapa? 6. Macam mana Sudoku ni? Si kotak-kotak. Kemudian dia kata pula N, B silang C. B silang C. Ada satu kotak kosong ni, tak isi semua. Macam main Sudoku ni. B silang dengan C. Tengok. Ada kawasan ni pula. B silang dengan C. Tengok siapa terlibat. B dengan C. Merah agak tak ada. B dengan C. Ni dengan ni. Itu B dengan C. Okey. Berapa dia bagi? 15. Baru ada 4. Mana cukup. Baru ada 4. Jadi kita letak kat sini. Berapa? 15 dia bagi. 4, 11. Okey. Soalan dia, hitung beza antara, hitung beza antara bilangan ahli persatuan bahasa Melayu dengan bilangan ahli persatuan matematik. Okey, bahasa Melayu, kita tengok apa maksud bahasa Melayu? A semua. Sekarang ada berapa orang A semua? A semua ada 13. Nampak? Soalan dia, bilangan ahli persatuan bahasa Melayu dengan bilangan ahli persatuan matematik. Matematik mana?
C. Ada berapa sekarang ni C? 1 campur 11 campur 4. 15, 16. Dia nak apa? Beza. Tolak lah. Besar tolak kecil. Jawapan kita akan dapat 3. Okey? Boleh faham ni soalan set. Dia kebat sikit. Kena baca betul-betul. Tengok betul-betul. Kira betul-betul. Boleh faham kan ni? Okey? Okey, cikgu. Okey. Nik, boleh Nik? Boleh cikgu nampak ada Ya. salah cakap sikit. Okey, tak apa. Kan? Syah, kalau ada soalan cakap Syah. Okey? Kita pergi seterusnya. Nombor tadi apa? 31. Kita pergi dekat 32. Sebelah. 32 dengan 33 terus. Gitu. Okey? 32. Jom. Ni je Ni tak banyak pakai space ni. Jadi kat situ 32. Satu garis lurus. Topik garis lurus ni. Yang melalui. Aku tambah sendiri yang. Titik negatif 2, negatif 11 dan 47. Cari pintasan Y. Ini soalan mudah tapi hati-hati Negatif 2, negatif 11. Dan dia bagi satu lagi adalah 4, 7. So cari apa? Pintasan Y. Jadi daripada persoalan garis lurus, Y sama dengan MX tambah C. Yang dia nak adalah C. Okey? Jadi kita boleh buatlah cerita dia macam mana. Kan? Jadi kita boleh gunakan buat persamaan pun boleh. Dia ada 2 kaedah pembandingan pun ada. Bandingan nanti ya. Kita buat biar basic kita buat. M dulu kan. M sama dengan, kita ambil ni tolak ni mana-mana pun tak ada masalah. Kan? Balik Jadi Y2 tolak Y1 negatif 11 tolak 7 per dengan negatif 2 tolak 4. Kita akan dapat negatif 18 per dengan negatif 6. Dapat jawapan kita 3. Jawapan dah dapat Y sama dengan 3X tambah C. Nak cari C soalan dia. C masuk aja mana-mana koordinat yang kita sesuai. Saya ambil yang positif. Jadi Y akan jadi 7. X dia 4 tambah C. C sama dengan 7 tolak 3 kali 4. 12. Dapat jawapan negatif 5. Okey. Ni A. Ni boleh jawab juga ni. Soalan yang kamu boleh jawab ni. Senang ni. Okey. Garis lurus kan. Kita tengok. Seterusnya soalan nombor 33. Terus pergi Soalan 33 kat sini. Topik kebarangkalian. Kebarangkalian ni yang antara soalan yang boleh mengelirukan juga dia jaga. Tapi mudah tak susah pun. Bila kamu tengok ke barang kalian, kamu hanya perlu ingat dia lebih kurang bukan ni, lebih kurang macam pecahan saja lebih kurang macam pecahan Terdapat 22 biji apel merah dan 18 biji apel hijau dalam sebuah kotak. Cerita dia ada merah, ada hijau. Merah ada 22, hijau ada 18. Berapakah bilangan apel merah yang perlu digantikan dengan apel hijau? Wow. Supaya kebarangkalian memilih sebiji apel hijau Sarawak akan menjadi 3/5. Soalan dia kata kat sini. Apel merah yang perlu digantikan dengan apel hijau. Maksudnya kita nak buang merah, kita nak ganti hijau. Nak buang merah berapa biji? Kita tulis, kita nak buang X. Nampak? Bila kita buang X kat sini, sini kena tambah X sebab dia ganti-ganti. Bukan buang yang ni letak sini, bukan. Berapa kita buang merah, kita gantikan hijau banyak. Dalam kebarangkalian, kita juga perlukan nilai semua. Jadi kita panggil dia nilai sampel. Jumlah sampel semua adalah tidak berubah. Dia adalah sama dengan 40. Macam mana pun 40. Jadi kat sini pecahan kita, dia kata kebarangkalian milih hijau. Jadi pecahan hijau lah. Pecahan hijau maksudnya apa? Ni 18 campur dengan X.
per dengan 40. Nampak? Per dengan 40. Okey. Supaya menjadi sama dengan berapa? 3/5. Itu. Okey, dia ganti. Bila dia ganti, maksudnya bilangan bawah ni tak akan berubah. Jadi kita buat macam ni, dapat jawapan. Jadi kita silang dulu. Potong ni. Darab 40. Jadi saya akan dapat kat situ 18 campur X. Tekan kalkulator. Kamu akan dapat 24. 8 pula X. X sama dengan 24 tolak 18. 24 tolak 18. Dapatlah kat sini berapa? 6. X sama dengan 6. Jadi jawapan kita soalan dia. Berapakah bilangan apel merah? Ya, pergantikan iaitu 6. Kita kena gantikan dia sebanyak 6. Kena buang 6 biji sana. Dia buang 6 biji sana, sini akan tambah 6 biji. Okey. Dapat jawapan kita C. Nombor 33. Faham ke ni? Boleh Ni antara soalan yang mudah ni. Tengok ni pula. Ini soalan nombor 34. Okey. 34 soalan dia masih dalam kebarangkalian. Kamu boleh agaklah kebarangkalian 2 soalan. Ada 2 jenis soalan. Satu soalan mudah, satu soalan melibatkan kebat. Kebat tu pun dia luar kotak sikit lah cara tanya. Rajah 13 menunjukkan 6 keping kad huruf dalam sebuah beg random. Dua keping kad dipilih secara rawak dari beg itu tanpa pengembalian. Dia pilih 2 keping macam ni. Kita buat. Ting, ting. 2 keping. Tanpa dikembalikan. Apa maksud tanpa dikembalikan? Bila dia kata tanpa dikembalikan, maksudnya kita tak boleh dapat R dengan R, A dengan A, N dengan N, D dengan D. 2 kali tak boleh. Sebab bila kita ambil R, yang tinggal adalah random saja. Okey. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua kad itu bukan huruf vokal. Bukan huruf vokal. Kedua-dua kad itu bukan huruf vokal. Okey. Cara dia sebenarnya yang terbaik kita buat dengan cara kalau nak confirm lah. Nak confirm puati lah jawapan dia. Biasanya saya akan buat dengan kaedah kita panggil dia penyenaraian. Banyak juga nak kena buat. Bila penyenaraian ni banyak cerita dia. Tapi kalau kamu nak buat penyenaraian dia mudah faham sikit. Okey, kadang nak kira boleh juga. Yang kedua kaedah. Kaedah pertama kaedah senarai. Kaedah senarai macam ni. Bila kita buat R, kita buat R A R N R D R O R M. Lepas tu A pula. A R A N A D A O A M. Lepas tu N pula. N R N A N D N O N M. Lepas tu D R D A D O D N D O D M. Keliru juga O R O A O N O D O M. Dia tak boleh huruf sama je. Tak boleh ulang je. Okay. M R M A M N M D M O. Macam tu. Kaedah ni dia panjang sikit tapi dia mudah faham. Okay, kalau sikit-sikit macam ni boleh. Kalau dia bagi huruf panjang tak payah buat macam ni. Pening kepala. Dia nak apa? Hitung kedua-dua huruf itu bukan huruf vokal. Bukan huruf vokal. Bukan huruf vokal maksudnya banyaklah cerita dia bukan huruf vokal. Kedua-dua ni banyak. Bukan huruf vokal. Ni dua-dua vokal tak boleh. Macam tu. Saya rasa yang tu je nanti. Ada 2 orang ni. Tengok. OA tak boleh. Yang lain semua boleh. Nampak? Jadi yang tak boleh 2 orang ni je. Dua-dua huruf vokal.
Okey. Jawapan kita terus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 5, 30. Tolak 2. Jawapan kita adalah 28 daripada 30. Ini kaedah senarai. Kita kecilkan. Kita akan dapat sini berapa? 14. Betul ke ni? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Belas pukul 15. Tak ada jawapan ni. Cikgu. Ya. Saya dapat B, betul? D. B. B. Sekejap, saya salah kat mana ni? Saya rasa cikgu dia tak boleh ada satu pun huruf fokus dalam setiap keluaran kalian. So, Oh, ayat dia. Ya. Baca ayat. So, dia akan dapat D lah pecah belah. Baca balik. Hitung kebarangan kalian bahawa kedua-dua kad itu bukan huruf vokal. Kedua-dua kad itu bukan huruf vokal. Wah, ni patutnya ni saja ni. Kedua-dua kad itu bukan huruf vokal. Oh, ya. Saya faham. Betul. Baca 3 kali, 4 kali baru faham. Betul ni. Kedua-dua kad bukan huruf vokal. Jadi vokal tak boleh lah, betul tak? Ni saya silap. Sorry. Jawapan kita ni RN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul? Sorry, silap. 12 per dengan 30. 12, 30. Kita kecilkan. Akan jadi apa? 2/5. Betul ni? Macam ni kau buat? Saya buat lain sikit tapi... Lain sikit. Tapi jawapan sama. Tapi jawapan sama lah. Okey. Yang ini saya beritahu ini kaedah senarai. Kalau kaedah pengiraan macam ni. Ini kaedah pengiraan. Pengiraan maksudnya dia dua. Yang pertama, dia mesti bukan huruf vokal. Bukan huruf vokal kat sini ada 1, 2, 3, 4. Nampak? 4. Bukan huruf vokal. 4 daripada 6. Kita tulis ini 4 daripada 6. Bila kita ambil 1, maksudnya yang tinggal kedua, kita tinggal 3 daripada 5. Macam tu. Ini kaedah pengiraan. Ni nak tunjuk kaedah senarai tadi. Kan? Nak tunjuk kaedah senarai, kucil terus. Pengiraan ni senangnya. Tu dapat jawapan, kamu kecilkan saja ni. 1, 2, kecilkan sini. Dapat terus jawapan 2/5. Sama jawapan ni. Ini kaedah pengiraan. Jadi sebenarnya kalau soalan macam ni, kalau dia kata tak payah senarai, kita kata satu elok buat pengiraan. Kan? Tapi kadang-kadang ada pelajar cikgu macam mana nak kira, tak faham macam mana nak kira. Kita guna kaedah senarai. Dua kaedah. Ni guna mana? Kamu guna ni tadi buat? Okey. Guna pengiraan okey. Okey, tapi kalau kamu confuse, tak faham macam mana nak kira, senarai. Senarai pun dia ambil masa sikit, lebih sikit je masa. Lepas tu dia ada dua kaedah untuk menyelesaikan soalan kertas 1 kebarangkalian. Okey. Kita pergi ke soalan seterusnya, nombor 35. Okey. So, nombor 35, soalan berkaitan dengan apa ni? Kata pi.
Catapai. Rajah 14. Nombor 35. Menunjukkan catapai jenis darah. Jadi dia ada bagi catapai. Dia ada bagi satu mula-mula 90 darjah. Kemudian sini 70. Sini 54. Yang ini A, yang ini B, yang ini O, yang ini AB. Okey. Jadi kita kena lengkap dulu catapai ni. Berapa sudut kat sini? Ambil kalkulator tekan. 360 tolak dengan 90 tolak dengan 70 tolak dengan 54. Kan 54. Jadi jawapan kita akan dapat kat situ 146. Betul ke? Betul tak? Betul cikgu. Betul lah? Okey. Dah lama kadang-kadang otak dia sangkut sikit. Diberi bahawa bilangan penderma darah jenis O ialah 730. Tahu. Sudut 146. Bilangan dia 730. Okey. Hitung bilangan penderma darah jenis A. Jadi kita guna kaedah tadi. Kaedah perbandingan. Perbandingan macam ni. Kita ambil. Dia nak apa? Dia nak bilangan penderma darah A. Kita letak A dulu. A. Kawan ni siapa? 70 darjah. Macam tu. Samakan dengan yang kita ada nilai dua-dua ni. Kan? Iaitu 730 per dengan 146. Dah pastikan unit dia mesti sama. Atas sama, bawah sama. Oh betul. Kemudian baru kita boleh potong ni bawa sebelah. Baru ambil kalkulator, tekan dapatlah jawapan dia kat situ kan. Okey. Jadi jawapan kita kat situ berapa? A. A. 350 ni. Okey. Kaedah dia macam tu je. Kita panggil dia ini kaedah perbandingan. Kan? Topik asal dia adalah nisbah. Okey. Itu soalan nombor 35. Kita terus pergi nombor 36. Pendek je 36 dengan 37. Okey. Ini topik ubahan. Dua-dua ekor ubahan. Ubahan antara topik yang favourite juga untuk SPM. Sebab apa? Kamu baru belajar. Dalam tingkatan 5 kan. 36. Jadi masih lagi ingat lagi lah. Dia yang masalah dia yang form 3, form 2 tu kacau. Isi padu air V dalam sebuah tangki berubah secara songsang. Berubah secara songsang dengan apa? Kuasa 2 masa pengaliran. Kuasa 2. T. Okey. Kemudian dia kata apabila T sama dengan 3, V sama dengan 20. Ungkapkan V dan sebutan T. Ni bonus. Cari K je. Jadi kita jadikan dia V sama dengan K per T kuasa 2. Masukkan saja. Jadi K kita akan dapat V 20. Kemudian T kuasa 2. Pindah ni jadi darab kan. 3 kuasa 2. Jadi kita akan dapat situ 180 K. Itu dapat jawapan kita V sama dengan 180 per dengan T kuasa 2. Ini bonus. Okey. Kita tengok. Sebelah pula nombor 37. Topik yang sama. Topik yang sama. 37. Okey. Pemboleh ubah Y berubah secara langsung. Pemboleh ubah Y berubah secara langsung. Dengan kuasa punca kuasa 3X. Punca kuasa 3X. Berubah secara langsung. Dan secara songsang dengan Z. Dan secara songsang dengan Z. Songsang kat bawah. Okey. Kemudian diberi bahawa Y sama dengan K X A Z B. Ini pun mudah juga. Kan? Yang ini kita tukarkan jadi apa? Jadi Y sama dengan K X kuasa. Punca kuasa 3 maksudnya 1 per 3. Z kat bawah maksudnya negatif 1. Jadi jawapan kita akan dapat kat situ 1 per 3 dan negatif 1. Jawapan kita adalah C.
Kalau exam sekolah kamu hari tu trial macam ni, oh seronok lah. Okay. Tapi Sapuan lebih power, 90 lebih markah. Ada ego 87. 87. Dah 90. Asal dia 90 kan kau padam. Kan? Padam berapa soalan? 3. Padam jawapan objektif. Padam. Objektif. Banyak sangat markah. Saya masa ada pesan pelajarnya tu, kalau kamu rasa macam kamu buat soalan paper 1 tu banyak sangat markah, 100% ke, padamlah 1-2. Supaya tidak mengecewakan kawan lain nanti. Okay? Takut nanti kawan tanya, macam mana kamu cakap? Senang sangat jawab Sapuan. Senang betul semua kot. Kecil hati seorang dia macam mana. Dia rasa macam dia teruk sangat nanti. Dapat insurans ni ke? Bila saya tarik ke bawah? Oh dah. Okey. Nombor 38. Tapi kertas 2 lah. Kertas 2 key dia. Tapi kertas 1 ni sebab kamu jawab exam, kertas 1 dulu. Jadi semangat dia datang pada kertas 1. Kalau kertas 1 kamu rasa macam tak confident, jadi dia kacau mood masa jawab kertas 2. Sebab tu kena jaga-jaga kertas 1. Jangan dia ganggu mood kamu. Tengah kalau momentum dia cantik, kertas 1 jawab cantik kan. Dia pergi kertas 2, dia punya momentum, semangat dia, bawa dia kuat. Kalau kita dah confident, aku rasa lulus ni. Kertas 1 aku lulus lah, total. Pergi kertas 2 tu dia cari markah lagi. Tambah. 38. Rozimah telah membeli insurans motor bagi keretanya dengan peruntukan deductible. Yang ini masa belajar dulu, punyalah payah topik ni. Tapi bila kita buat soalan exam, alhamdulillah dia bagi soalan pun kebanyakan. Banyak buku saya cari contoh soalan dia agak munasabah lah, tenang. Jadual 2 yang tidak lengkap menunjukkan kerugian yang dialami oleh Rozimah disebabkan oleh kemalangan dalam tempoh perlindungan insurans. Topik ni dalam SPM garanti ada, tapi dia mesti ada kaitan dengan, mungkin kaitan dengan COVID ataupun banjir. Saya target lah. Okay. Februari, Jun, November. Februari, kerugian dia tak tahu berapa. Jun, 280. November, 750. Okay. Tengok Diberi jumlah pampasan yang dituntut oleh Rozimah ialah 540. Dia tuntut 540. Pampasan ganti rugi dia. Hitung kerugian yang dialami oleh Rozimah pada bulan Februari. Ya kamu kena ingat dia deductible dia berapa? 400. Kalau deductible dia 400, maksudnya sebelum dia tuntut, dia kena bayar dulu 400. Okay. Jadi yang ini dia tuntut tak? Ini dia tak tuntut lah. Bengong lah dia tuntut. Kan? Dia pergi tuntut apa? Kerugian 280 pergi tuntut. Kena bayar dulu 400. Rugi. Yang ini dia tuntut. Maksudnya dia kena bayar dulu 400. Jadi dia akan dapat balance dia. Sebanyak apa? 350. Jadi bila 350 maksudnya kita tolak sini. Kita akan dapat apa sini? 100. 190. 190 maksudnya 190 ni kena tuntut kat mana? Kat atas ni tuntut. Macam mana dia boleh dapat tuntut 190? Maksudnya 100 kerugian dia adalah 110 campur dengan deductible. Ini jumlah kerugian dia adalah 590. Macam tu. Boleh faham Dia kena ingat kalau nampak deductible tu tengoklah. Lepas tu kalau kamu tengok kemalangan dekat jalan raya pun, kalau kemalangan sikit tu, orang kata, kenapa tak claim insurans? Kenapa nak bergaduh? Kan? Ingatlah biasa sebab kita tahu undang-undang dia. Undang-undang dia kata kalau kerosakan yang melibatkan kemalangan tu kurang pada 400, kan, kita minta orang yang langgar tu, kita tu gantilah, bayarlah sikit. Tolong repair lah. Paling senang tolong repair. Hantar bengkel dia bayarkan. Cat balik ke sikit tak apa. Memang ada kita akan ada kerugian juga, tapi kita panggil dia dia tolong cover sikit lah kan. Tapi kalau rosak teruk kena langgar, tak payah gaduh-gaduh lah, kita pergi insurans lah. Betul. Sebab deductible kita ada 400. Malaysia biasanya kalau kemalangan kenderaan motor memang 400. Okey. Kita pergi pada soalan sebelah. Nombor 39.
Nombor 39 kat sini. Encik Tan membuat pinjaman peribadi sebanyak 20,000. Prinsipal ni P. Bila pinjaman peribadi, benda ni prinsipal P. Dari sebuah bank dengan kadar faedah. Kadar faedah adalah rate R. Rate 4% setahun. Okey. Tempoh bayaran balik adalah selama 5 tahun. Ini tahun T. Time. 5 tahun. Berapakah ansuran bulanan yang akan dibayar oleh Encik Tan? Okey, ansuran bulanan yang dibayar Encik Tan. Apa formula dia? Formula dia adalah jumlah ansuran bulanan A. Jumlah ansuran bulanan adalah sama dengan P campur dengan PRT. Prinsipal campur dengan interest mudah. Formula ni dia bagi. Dia bagi dalam senarai formula sebenarnya. Kamu kena faham apa huruf ni, apa yang diwakili oleh huruf-huruf ni je. A ni adalah jumlah. Jumlah yang dia kena bayar balik. Kan? Okey. Jadi kita ambil kat sini, kita letak 20,000 campur dengan 20,000 kali dengan rate kita 4%. 4% maksudnya 4%. Jangan tak letak pula, kacau. Kali dengan time 5. Ambil kalkulator, kamu tekan ni semua. Bila kamu tekan tu, kamu akan dapat jumlah besar dia. Jumlah. Okey. Saya akan slow kalkulator ni. Cari tu kalkulator handphone saya ni. Aduh. Okey. Okey, semua sekali adalah 24,000. Nampak? 24,000 ni bayaran sepenuhnya selama 5 tahun dia kena bayar banyak ni. Kalau dia tanya berapakah dia punya insurans bulanan, kita kena bahagilah. Kita kena bahagilah 24,000 semua bahagi dengan 5 tahun. 5 tahun maksudnya 5 darab 12. Bahagikan. Dia dapatkan macam itu, dia kena bayar sebanyak 400 sebulan. Formula ni ada. Kena tahu guna. Okay, formula ni adalah formula, buka-buka senarai formula, jumpa ni dulu kat bawah. Dekat bahagian pertama tu, senarai formula, dia duduk kat nombor 3. Nombor 3, nombor 4, saya tak ingat lah. Kamu boleh tengok. Okay. Tengok. Soalan yang terakhir, 40. Soalan nombor 40. Soalan nombor 40 kat sini. Rumah Puan Aminah mempunyai nilai tahunan sebanyak, ni, rumah punya ni, okay, 520,000. Bila cerita pasal rumah ni, dia macam ni lah. Dia macam apa? Ada dua benda. Insurans ada, cukai ada. Cukai pintu yang dibayar, ni cukai pintu. Yang dibayar oleh Puan Aminah bagi setiap setengah tahun ialah 572. Hitung kadar cukai pintu tahunan bagi rumah Puan Aminah. Kalau setengah tahun dia bayar 572. Setahun dia bayar berapa? Jadi 1/2 tahun sama dengan 572. Kalau setahun adalah sama dengan darab 2 lah. 1 berapa? 44. Betul ke? 1144. Nampak? Berapa kadar cukai pintu? Kadar cukai pintu kita ambil yang ini 1144 per dengan 520,000. Kita dapatlah kadar dia untuk setahun. Okey, kamu akan dapat kat situ adalah sama dengan 0.22%.
Ini senang lah sebenarnya. Soalan-soalan objektif yang agak mudah lah. Okay. Tentulah lebih kurang kan. Cuma soalan objektif ni yang kita risaukan adalah topik-topik melibatkan tingkatan 3. Dan tingkatan 1, 2, 3 tu. Tu je jaga. Yang tu kita dah bincang sebelum ni. Okay. Boleh Boleh ni? Boleh ke? Boleh Awal habis ni. Kan? Jadi tak apa. Besok kita akan sambung. Kejap lagi saya akan bagi saya akan bagi untuk kertas 2 pula. Kan? Untuk kertas 2 kita akan pakai soalan trial. Latest sekali saya ambil soalan trial latest Selangor. Boleh Sapuan? Ambil Selangor je. Boleh. Senang je. Tapi saya tak ambil saya ambil yang kita target lah tengok. Kan? Yang mungkin akan masuk lah. Nanti saya bagi. Sekejap lagi saya buat. Jadi saya bagi kamu semua. Okay? Jadi untuk hari ni kita ambil awal sikit. Esok kita akan jumpa lagi kertas 2. Kan? Ada 2 hari lagi kita akan bincangkan kertas 2. Kertas 2 2 hari kita bincang. 2 hari maksudnya kita habiskan semua insyaAllah. Kita jumpa lagi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Baik. Terima kasih. Baik.